kelas, kita akan teruskan dengan lecture kita yang ke 11 pada minggu yang kedua. So kali ni kita akan masuk topik yang kedua, iaitu numerical method. So numerical method ni ada dua pecahan soalan. Yang pertama adalah berkaitan dengan linear equation. Yang kedua adalah non-linear equation. Linear equation ni maksudnya adalah persamaan garis lurus. Kalau yang non-linear equation ni adalah persamaan bukan garis lurus. So untuk persamaan garis lurus ini, garis lurus ni biasa kamu tengok kan, garis lurus ni, inilah garis lurus lah. Ada yang meningkat, ada yang mendatar, ada yang ke bawah kan. So garis lurus ni dia punya formula adalah y sama dengan mx plus c. Ini formula dia lah. Okay, so untuk linear equation ni kita ada tiga method yang kita akan belajar. Nama pun numerical method. So method yang pertama yang kita akan belajar adalah Gaussian elimination method untuk linear equation lah. So linear equation ni ada tiga bahagian. Kita ada Gaussian, kita ada Doolittle, kita ada crowd juga. So untuk yang bahagian kedua kita ada non-linear equation, di mana kat sini kita akan belajar berkaitan dengan persamaan bukan garis lurus. Okay, persamaan bukan garis lurus, di mana kita akan belajar method yang pertama iaitu basic iteration, dan method yang kedua adalah Newton-Raphson method. So untuk numerical method ni kan, apa maksud numerical method basically? Numerical method ni adalah teknik untuk kita menyelesaikan mathematical problems that cannot be solved or difficult to solve analytically. Okay, maksudnya kat sini adalah dia ada yang memerlukan kata solving itu memang panjang kalau kita gunakan kaedah yang biasa, iaitu kaedah persamaan serentak kan. Macam ni kan, kita gunakan kaedah persamaan serentak dan benda tu jadi panjang sangat. Bila panjang sangat tu dia tak efisien lah. So kita ada beberapa teknik ataupun metod ini yang orang kata memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mathematical problems. Okay, so kita lebih mudah lah kita nak menyelesaikan dengan menggunakan methods yang sedia ada ini. So untuk kali ini kita akan masuk pada yang pertama, iaitu daripada linear equation punya bahagian. The first one adalah Gaussian elimination method. So apakah itu Gaussian elimination method? Dia adalah is an algorithm for solving system of linear equation. So linear equation ni apa encik? Linear equation ni contohnya bentuk-bentuk for persamaan yang mempunyai kuasa satu. Okay, kalau contohnya linear equation ni, persamaan ni adalah contohnya kamu biasa tengok kan, ax kuasa 2 campur bx campur c. Ni adalah persamaan kuadratik. Kuadratik form dia punya bentuk graf macam ni lah, bulat. Melengkung, bulat dalam melengkung. Melengkung yang senyum, kalau dia negatif dia melengkung yang macam ni lah bentuk dia. Kalau dia juga ada boleh jadi ax kuasa 3 campur bx kuasa 2 campur cx campur d. Yang ini pula kalau soalan itu melibatkan kuasa 3, bentuk graf ni pun dah jadi begini pula ataupun begini. So bentuk-bentuk yang macam ni untuk non-linear equation, bukan garis lurus. Kalau garis lurus, kita punya x kita ni kuasa 1, ataupun kita tak nampak kuasa ni kan, so kita anggap dia kuasa 1 lah. Tapi kalau lebih pada kuasa 1, contoh kuasa 2, kuasa 3, kita panggil sebagai non-linear equation. So kita masuk terus kepada bahagian Gaussian elimination method. Bagaimana kita nak menyelesaikan permasalahan yang melibatkan system of linear equation ni menggunakan kaedah Gaussian elimination method. So basically ini adalah kita ada beberapa step lah yang kita kena follow supaya kita boleh selesaikan masalah ini. So soalan yang biasa kita tengok memang pendek je. Kita tengok soalan example 1. Macam ini soalan dia. Basically dia suruh kita solve linear equation. Apakah itu linear equation? Basically kuasa 1 lah. X kita ni kuasa 1, Y kita kuasa 1, Z kuasa 1. Kita ada lebih kurang, sebab kita ada tiga unknown kan. Kita ada X, kita ada Y, kita ada Z. Dan jadi kita kena ada tiga row lah. Biasa soalan macam ni kamu pernah buat dulu di sekolah menengah, tapi kita belajar tak ada sampai tahap yang lebih tinggi, sampai numerical method ni. So basically kalau dulu kita belajar, kita katakan contohlah 2x campur dengan 5 sama dengan 4. Manakala 2x 5y sama dengan 5. So 2x campur 10y sama dengan 10 konon-kononnya. Okay, so kita kata selesaikan gunakan persamaan serentak dengan cara kita jadikan ini sebagai subjek. Mungkin kita jadikan x sebagai subjek. Jadi 2x sama dengan 4 tolak 5y. X sama dengan 4 tolak 5y over 2. So ini adalah persamaan pertama.
Ini adalah persamaan yang kedua. So persamaan pertama ni masuk dalam persamaan kedua. Nombor 1 masuk dalam persamaan kedua. So 2 bracket X kita ni kita dah wakilkan sebagai 4 tolak 5Y over 2. Campur dengan 10Y sama dengan 10 kan. Kita kembang-kembangkan. Dia akan dapat 4 tolak 5Y campur 10Y sama dengan 10. Tolak-tolak dapat 4 tolak 4 campur 5Y sama dengan 10. 4 bahagi 4 tolak 10. Dia akan dapat 6. So, Y sama dengan 5 per 6. Macam tu. Sorry, 6 per 5 sama dengan 6 per 5 macam tu. So, Y sama dengan 6 per 5 ni persamaan ketiga. So, persamaan ketiga akan masuk ke dalam persamaan yang keempat ni pula. So, 3 masuk 4 sensinya. So, ni panjang lah cerita dia. Okay, panjang cerita dia ni. Tapi ini sampai 2 unknown saja. Kalau 2 unknown, kita boleh gunakan kaedah persamaan serentak yang biasa kita buat ni. Tapi, kalau dia melibatkan 3 persamaan yang seperti ini, jadi nak cari jalan kira dia sangat panjang kalau kita guna kaedah yang biasa persamaan serentak. Jadi kita gunakan kaedah yang lain, iaitu kita gunakan kaedah Gaussian boleh, nak guna kaedah crowd boleh, nak guna kaedah Doolittle pun boleh juga. Tapi ikut soalan lah, kalau dia minta kita guna Gaussian elimination method, jangan pakai method lain lah, kita pakai Gaussian juga. Okay, so inilah bentuknya linear equation. So bentuk yang linear equation ni, untuk kita selesaikan, kita akan melalui beberapa step. So step yang pertama sekali adalah change into matrix form. So ini step yang pertama. Daripada yang ini kelas, daripada bentuk yang ini, kamu kena dapatkan bentuk yang seperti ini. Okay, seperti ini bentuk dia. Kita ada A, kita ada X, kita ada B. So A ni apa? A ni adalah nombor-nombor yang di depan lah. Dari 2, 4, negatif 2 ni. So kita akan masukkan ke dalam sinilah, bahagian sini. Okay, A11, A12, A13. Formula ni kelas, formula yang ini kamu kena biasa salin. Kalau kamu tak biasa salin, dia jadi satu masalah juga. Tapi benda ni senang saja. So A11 ni basically dia merujuk kepada row yang pertama. Row ni ni adalah row kelas. Ni row. The first row, second row. Ini adalah third row. Okay, third row. Kalau macam yang ni pula kat atas ni, ini pakai kolom. Kolom yang pertama, kolom yang kedua dan kolom yang ketiga. So biasanya kita gunakan kaedah Arkadisi. Okay. Arkadisi maksudnya adalah row darab kolom. Row dulu baru kolom. Contohnya macam kat sini kan, A21 lah konon. Okay, A21 ni. Untuk bahagian yang ini kan, A21. Kenapa nombor dia A21? Kenapa tak nombor dia A12 ke? Kan? So, sebab apa? Sebab dia pada row yang kedua. Kita mulakan dengan row dulu. 2. Dia pada row yang kedua, kolom yang pertama. Kalau yang ni pula, dia pada row yang ketiga, kolom yang kedua. Sebab tu dia jadi A32. Okay? Itulah cerita dia. So, dia basically semua ni sama sajalah. Cuma kedudukan yang koordinat ni sebenarnya dia sangat penting. Sebab ni menunjukkan kamu faham lah matrix ni sistem dia bagaimana. Okay? Coordination ni macam mana. So untuk bahagian A ni kita masukkan semua nilai nombor saja. 2, 4, negatif 2, 1, ni 1 yang kelas. 3, negatif 4, semua kamu akan masuk ke dalam sini. Dapatkan bentuk yang ini. Untuk X1, X2, X3 ni merujuk kepada kita punya unknown kita ni lah. X, Y, Z ni. So kalau dia X, Y, Z, maka kita letak kat sini X, Y dan juga Z. Kalau nilai kat sini adalah S, T dan U, S, T, U, S, T, U. S, T, U ni semua kita letak kat sini S, T dan U. Ikut kepada kehendak soalan. Manakala 14, 16, 1 ini adalah merujuk kepada value B. So kalau 14, 16, 1 ni kita akan letak kat sini 14, 16, 1. So dapatkanlah bentuk yang numbering dia sebenar-benarnya. Okay? Lepas kamu dah dapat bentuk yang ini, dah jadikan dia sebagai matrix form, kita akan masuk pula kepada bahagian untuk menyelesaikan first transformation. Untuk first transformation ni kelas, kita akan cerita lebih lanjut lah. Tapi yang penting sekali kelas, kamu kena faham dia ada single dot. Single dot ni merujuk kepada second ni. Oh, saya tak cerita kamu kan apa sebenarnya Gaussian ni nak dibuat. Gaussian elimination method ni sebenarnya basically dia nak jadikan apa? Dia nak jadikan yang bahagian 3 bahagian ni, 7, 3 dengan kosong ni akan menjadi kosong. 3 ni kosong. Kalau salah satu tak jadi kosong, dia mesti 3 kosong. Itu dia punya motif. Sebab tu bila akhir sekali step nanti kamu akan dapat yang value dia 0, 0, 0 sini.
Sebab menunjuk bahawa kita punya Gaussian kita ni dah sampai ke bahagian yang terakhir, step yang terakhir. So basically ini soalan kita daripada A nak jadi macam ni. So inilah bentuk yang daripada original matrix kita yang seperti ini, kita nak jadikan dia bagi ni, ini dipanggil sebagai upper triangle matrix lah, yang melibatkan kosong ini. Okay. Alright. So ini formula ni kita akan sentuh lebih lanjut nanti. Tapi kalau kita melibatkan first transform, mesti faham first transform adalah single dot. Single dot yang melibatkan second row. Untuk yang first step 2 ni, dia step 2 ni melibatkan second row ni. Second row kita ni kita akan ubah. The whole thing ni kita akan ubah. Kenapa kita kena ubah? Sebab kosong kita ni pada second row. Okay, kosong kita ni pada second row. Kalau third row pun kita kena ubah juga. Kita kena ubah the whole thing juga. Tapi first row ni kita tak perlu ubah lah. Perasan kan 321, 32 negatif 1. Sini pun 32 negatif 1 juga. So maksudnya first row ni tak ada perubahan. Untuk second dengan third row ni kita akan ada perubahan. Okay. So bila kita dah buat untuk first transformation untuk second row ni, kamu perasankan nilai dia akan dapat kosong kat sini. Kosong kat sini, maka value kat sini kosong lah. Kosong kan? Okay. Manakala yang ini kita akan dapat nilai yang kita tak tahu berapa. So ini formula dia. So yang ni pula, bila kita buat A single dot A31 ni, dia akan dapat kosong kat sini pula. Sini kosong. Row pada 3 kan, yang ni kosong. So kita akan dapat nilai ni kosong. So ending, bila first transformation, kamu akan dapat kosong kat sini, kosong kat sini. Tapi sebenarnya kosong kat sini, yang kosong kat sini tak cukup untuk kita selesaikan masalah ni. Kita kena pastikan dapat 330 ni. 330 ni kita kena dapat. So kat sini bila kita dah habis sampai first transformation third row ni, kita masih lagi kurang kat sini kosong. Sebab tu kita buat lagi step 4, iaitu second transform untuk third row. Second transform untuk third row ni pula, kita akan fokus kepada A32. A32 kat mana? Kat sini A32. Ni A32. A32 ni dia akan jadi double dot, double dot, double dot. Okay, ni row dia yang ketiga lah. Row ketiga jangan jadi double dot. So at the end bila kamu buat proses ni, kamu akan dapat 33 kosong kat bahagian ni. Kalau kamu tak dapat 330 ni, maksudnya Gaussian kamu tu gagal. Ada kesilapan dan perlu diperbaiki. Okay. So kita masuk kepada example yang pertama. Tengok bagaimana tu kita selesaikan masalah ini. So ini soalan tadi kan. Okay. So example 1. Bagaimana kita nak selesaikan soalan ni. So first ni yang kita kena buat adalah kita kena buat step yang pertama lah. Step yang pertama adalah matrix form. Okay, matrix form. So matrix form ni kita buat ni. So kita ada bahagian A, kita ada bahagian X dan kita ada bahagian B. So untuk bahagian A kita ni, kita salin sinilah. Kita ada 2, kita ada 4, kita ada negatif 2. Ini pula kita ada 1, kita ada 3 dan kita ada negatif 4. Negatif 1, 2 dan juga 3. Ada kali yang soalan tu dia akan ubah-ubah tempat. Contohnya kat sini 3Z ni mungkin kat depan kan. 3Z campur 2Y tolak X konon mungkin. Tapi kamu kena faham sendirilah. Kita mestilah gunakan orang kata order alphabetical lah. Kalau dia XYZ, XYZ lah. Takkanlah jadi ZYX pula kan. Dia jadi tak betul lah dia punya order dia tu. So kita pakai order yang meningkat. Contohnya XYZ, kita kekalkan XYZ itu dalam bentuk yang seperti ini. So arrangekan lah, dia mengikut kepada kesesuaian soalan. Okay, so kita dah selesaikan benda ni. So kita tutup kita punya matrix form ni. So kita buat lagi satu lagi kotak. So ini kotak A. Kotak X pula adalah merujuk kepada unknown yang ada. Kita ada X, kita ada Y, kita ada Z. Okay. So kita ada X kat sini, kita ada Y, kita ada Z. Kalau soalan tu kita pakai X1, X2, X3, kita pakai X1, X2, X3. Kalau dia pakai nilai ST dan U, kita pakai ST dan U. So untuk yang kolom yang terakhir ni adalah kolom yang kita ambil yang terakhir ni 14, 16 dan juga 1. Okay. Okay, so kita masuk kepada step yang kedua pula. Step yang kedua adalah first transform, second row. Okay. Untuk kita buat yang soalan ni, saya akan buat kiraan ni sebab kita ada 4 kali kiraan kat sini untuk second row. Bila kita buat 4 kali kiraan, saya akan buat orang kata secara berjemaah lah. Semua kita akan buat sekaligus.
supaya kita senang kerja, cepat dan pantas. So untuk second row ni, kita perasan second row ni kita melibatkan A2, A21, A22 dengan A23. So A21, A22 dan juga A23 serta yang ni adalah B2 pada row yang kedua. Macam mana saya tahu yang ni? Ini saya based on kepada nota tadi lah. Okay? Nota tadi. Contohnya nota tadi kan, kalau perasan dia punya location dia A11, 12, 13. Kita pada row yang kedua sini. A21, A22, A23 dengan B2. So ini yang kita nak ubah ni, ke keempat ni. So saya letak A21, A22, A23 dengan B2. Okay. So yang ni, dia tak settle. Kalau kita melibatkan first transform, dia mesti ada single dot. Okay. Dia mesti ada single dot. Okay. Dia single dot kita buat sama dengan kan macam ni. Okay, baru kita nak start buat dia punya calculation. So, A21 ni, fahamkan ni second row kan? Kita ada 1, 3, negatif 4 dengan 16. Salin kat sini 1, 3, negatif 4, 16. Okay? Settle. Ambil second row, letak semua ni. Paste kat sini. Mesti tolak dengan tolak begitu. Bila tolak ni kelas, kita akan tolak dengan apa? Kita akan tolakkan dengan first row. Sebab dia first transform kan? Bila first transform, kita pakai yang first row ni. So first row ni adalah kita punya benchmark lah. Benchmark kita ni untuk first row. So first row kita ni, kita ada 2, 4, negatif 2 dengan 14. Ikutlah kedudukan dia. Kalau A21 ni, dia kat sini kan? Dia adalah 2 lah. Tolakkan ni, copy and pastekan ke bawah. Kita ada 2, kita ada 4, negatif 2, bracket 14, tutup begitu. So, dah selesai ke belum? Belum lagi. So, kita ada satu lagi, iaitu kita kena darabkan dengan sesuatu kat situ. Darabkan dengan apa? Kita akan darabkan dengan yang ini, bahagikan dengan yang ini. So, 1 bahagikan dengan 2. 1 yang depan ni, bahagikan dengan 2. Tapi kalau kat sini macam mana pula? Adakah nilai dia 3 bagi 4? Jawapannya tidak lah. Jawapannya adalah kita akan copy balik 1/2 ni. Kita load copy kan ke semuanya untuk setiap satu nilai bracket ini. Itu je. Jawapannya kelas, kalau yang kat sini mesti akan dapat kosong. Wajib dapat kosong. So saya akan kirakan satu persatu. 1. So nilai ni kan. So 1 tolak 2, 1/2 dia akan dapat kosong. Okay, C, kosong. So, ini pun sama juga. 3 tolak 4, bracket 1/2. Akan dapat nilai 1 di sini. Dan seterusnya lah. Bila kita kira-kira, kita akan dapat nilai dia negatif 3 dan juga 9. Gitu. Okay. So, ini pun kita boleh gunakan kaedah yang satu lagi. Kaedah yang orang kata... kaedah yang satu lagi kan kelas, kita boleh masukkan formula lah kalau kita nak pakai formula kan. Contohnya kan kita tahu yang ini ada berubah kan, tapi yang di dalam kotak ini nilai ni sama saja. So kalau kita nak gunakan formula, kita boleh wujudkan formula dalam calculator. Kita anggaplah sebagai yang first row ni sebagai x, alpha x, tolakkan dengan alpha y, alpha y, ini alpha y kan, tu ni x, ini tolak alpha y, bracketkan dengan nilai dia 1/2 begitu. Inilah kita mewujudkan formula ini masuk kat sini. So bila kita kira kan, calculate x tu apa? X kita 1. Y kita apa? Y kita adalah 2. Kosong. Calculate tu x kita adalah 3. Tu y kita adalah 4. 1. So negatif 4 dengan negatif 2. Negatif 3. Okey, betul. Calculate x sama dengan 16 dan juga y sama dengan 14. Sama dengan 9. So, okey. Selesai sudahlah bahagian yang sini. So, kita masuk kepada yang step yang ketiga. Dia melibatkan first transform. Tapi dia melibatkan third row pula. Okay. Sebab kita dapat kosong kat sini kan. So maksudnya kita dah selesai sudah yang bahagian yang sini. Ni kosong. Tapi kita kena dapatkan ni kosong ni juga, dan juga ni kosong.
So kita mulakan dengan first transform untuk third row. Melibat third row kita ada A31, A32, A33 dengan B3. So kita salin kat sini A31, A32, A33 dengan B3. Sebab ni first transform, kita bagikan kat sini first dot. Okay, first dot. First transform masih lagi benchmark dia adalah yang pertama. Okay, so kita mulakan dengan A31. A31 apakah nilai data dia? Negatif 1. Copy untuk third row kan, copy ke bawah. Kalau yang ni copy second row kan, ini kita copy second row, kita letak bawah. Kalau ni pun sama juga untuk third row ni. Third row ni kita copykan di bahagian bawah. Kita dapat negatif 1, 2, 3 dan juga 1. Tolak, 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 tolak. Tolak dengan apa? Benchmark kita yang ni, row yang pertama. Sebab dia first transform, row yang pertama. Okay. So tolakkan dengan 2, 4, bracket negatif 2 dengan 14. Okay. So kita ada bracket, 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 bracket. Bracket dengan apa kelas? Tengok yang ni lah. Ini bahagi dengan yang ni. So negatif 1 bahagi dengan 2. Kalau yang ini negatif 1/2, yang ini pun akan jadi negatif 1/2 juga. Jadi semuanya akan copy and paste saja ni. Okay. Yang pertama ni kelas mesti dapat kosong. Okay, itu wajib. So yang ni kelas kita boleh gunakan formula, ataupun kamu nak kira manually pun boleh juga. Ikut kepada kamu. Macam saya suka guna formula X tolak dengan alpha Y bracketkan dengan negatif 1/2. Calculate. X kita adalah negatif 1, Y kita adalah 2. So kosong. Create lagi 2 dan juga 4. Kita dapat nilai 4. Calculate 3 negatif 2, 2. Calculate 1 dengan 14. Kita akan dapat 8. So inilah jawapan yang bahagian first transformation dah selesai. Once kamu dah dapat semua jawapan ni, kita akan salin balik dia punya actual matrix form yang baru bagi first transform. So, kita ada yang pertama, row yang pertama ni kita salin je 2, 4 dengan negatif 2. Tapi untuk third row ni kita dah ubahkan dia jadi kosong, 1, negatif 3. Dan saya buat teruslah dengan dia punya XYZ sekali. Ni XYZ, kita ada B. So ni X, Y dan juga Z. Yang ni pula yang tadi tu adalah 9 kan, 9. Sorry, ini 14. Ini 14. So yang ni daripada 16 jadi 9 lah yang ni. Okay. 0, 1, negatif 3, 9. 0, 1, negatif 3, 9. Yang last kali 0, 4, 2, 8. 0, 4, 2 dan juga 8 gitu. Okay, so selesai sudahlah untuk first transformation. So kita masuk pada third step. Fourth step. Step yang keempat, iaitu second transformation. Okay. Untuk second transformation ni kamu boleh tengok kan, kat sini kita ada kosong, kita ada kosong, tapi kat sini belum lagi kosong. So kita nak attack yang bahagian ni lah. Yang bahagian ni adalah A pada row yang ketiga, kolom yang kedua, A32 lah kat sini. So kita start dengan A32 terus. So A32, kita ada A31 dan kita ada juga B3. Di sini sebab dia adalah second transformation, so kita tak boleh letak single dot lah. Kita kena pakai double dot kat atas ni. Okay, double dot begitu. So double dot apa? Macam tadi juga, kita salinkan untuk third row ni, kita salin semua ni. Tapi kita tak start kat sini lah, kita start kat sini 4 kan. So ni 4, ni 2, yang ni 8. Tolak, tolak, tolak. Tolak dengan apa? Sebabkan ini second transformation, kita punya benchmark yang ni. Okay, second transformation benchmark dia kat atas dia, iaitu 1, negatif 3 dengan 9. 1, negatif 3 dan juga 9. Ini kamu boleh bracket lah kalau kamu nak bracket. So last kali kita kena darabkan. Darabkan dengan apa? Yang ni bahagikan dengan yang ni. Sama macam tadi juga. So kita akan dapat 4 bahagi dengan 1, 4 bahagi 1
4 bahagi 1. Okay, so kamu dapat apa kat sini? Of course akan dapat kosong ni, confirm. Yang ni kamu akan dapat nilai ni adalah 14. Dan yang ini pula kamu akan dapat nilai dia negatif 28. So kita salin balik dia punya actual bentuk dia yang lepas kita dah selesaikan proses second transformation ni. Apa yang kamu akan dapat? Okay. So kita salin yang ni kelas, salin balik je yang ni. Tapi untuk first row dan second row lah, sebab third row dah berubah. Salin balik 2, 4, negatif 2. Ini X, yang ni Y, yang ni Z. Ini 14. 0, 1, negatif 3, 9. Cuma yang bahagian sini kan kelas, kita pakai 0. Ini 0, 14 dengan negatif 28. As simple as that. Dah siap ke belum? Belum. Sebab kita nak dapatkan nilai X, Y dan juga Z. Soalan kita ni adalah solve linear equation. Maksud kita nak solve ni, kita kena dapatkan solving and finding the value of X, Y and Z lah. So kat sini kita belum lagi habis. Kita akan selesaikan benda ni menggunakan kaedah back substitution. So step yang kelima, find X, Y, Z using back substitution. Okay, back substitution. So bila kita nak buat back substitution ni, caranya adalah kita kena tengok mana row yang mempunyai nilai kosong yang paling tinggi. Okay, kat mana dia? Kita ada row yang pertama, row 1. Ni kita ada row yang kedua, ini kita ada row yang ketiga. Tengok daripada mata kamu, mana satu yang row kita ni yang ada banyak kosong? Of course lah row yang ketiga yang banyak kosong. Kita ada single, kita ada 1 kosong, kita ada 2 kosong kat bahagian row yang ketiga ni. So row yang ketiga ini kita kena mulakan dahulu dengan cara kita gunakan kaedah pendarapan matriks, row darabkan dengan kolom. So row kita ni kosong darabkan dengan X. So row darab kolom dapat nilai ni. Row darab kolom dapat nilai yang ini. Row pertama darab kolom ni akan dapat nilai 14. Row yang kedua darabkan dengan kolom, kamu akan dapat nilai row yang dapat nilai 9. Row yang ketiga kalikan dengan kolom ini, kamu akan dapat nilai yang ini. So kita mulakan nilai ini dulu. So kosong darabkan dengan X campur dengan kosong darabkan dengan Y campur dengan 14 kalikan dengan Z sama dengan negatif 28. Campur bukan yang atas ni, sebab row kita ni pada row yang ketiga. So jawapan kita ni mestilah kita rujuk kepada row yang ketiga juga. Jangan ambil 14, salah. So ini kosong darab X, kosong lah. Kosong darab Y, kosong. So 14Z sama dengan negatif 28. Z sama dengan negatif 28 bahagikan dengan 14 sama dengan negatif 2. So Z dah selesai dah. So lepas dah selesai Z sama dengan 2, kita boleh masuk pula kepada row yang kedua pula. Second yang paling banyak nilai kosong kan. So kita boleh start ni pula. Yang ni second row kalikan dengan kolom. Kosong kalikan dengan X campur dengan 1 kalikan dengan Y campur dengan negatif 3 kalikan dengan Z. Z kita dah nilaikan negatif 2. So negatif 2 di sini sama juga dengan 9 gitu. Kosong X potong kosong. Y lah. Campur. Campurkan dengan negatif 3 darabkan negatif 2, kita akan dapat positif 6 sama dengan 9. Y sama dengan, kita pindahkan ini, kalau kita pindahkan bukan bahagi ni tambah kita pindah jadi tolak lah. 9 tolak 6 sama dengan 3. So Y sama dengan 3, Z sama dengan negatif 2. Selesai sudah ni, kita tinggal satu lagi iaitu X. So X kita ni, kita buatkan ini, darabkan dengan kolom ni, dapat nilai 14. So 2 kalikan dengan X campur dengan 4 kalikan dengan Y. Y kamu tu adalah 3. So campur dengan negatif 2 kalikan dengan Z. Z kamu adalah negatif 2. So sama juga dengan apa? Sama dengan 14. So 2 kali X dapat 2X campur dengan 4 campur 3. 4 kali 3 adalah 12. Negatif 2 kali negatif 2 dapat 4 campur 4. So nama 14. 12 campur 4 sama dengan 16. 16 pindah sebelah, tolak 16. Dia akan jadi 2X sama dengan negatif 2. So X sama juga dengan negatif 1. So kat sini kelas, kita dapat jawapan akhirnya adalah
X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 3 dan X sama dengan 1. So, bila ending tu kelas, ada lebih baik kamu gunakan, kita buat satu matrix yang baru, X, Y, Z ni sama juga dengan nilai dia. Kita start dengan negatif 1, nilai 3 dan juga nilai negatif 2. So, inilah jawapan penuh bagi soalan ini. Selesai sudah soalan ni. Okay, so kita masuk pada example yang kedua. So, sama juga macam tadi juga, kita akan menyelesaikan 3 simultaneous linear equation ini, 3 simultaneous linear equation ni menggunakan kaedah Gaussian elimination method. So, di sini kelas, apa yang kita kena buat adalah kita kena, first kali kita tengok soalan ni kan, adakah dia punya arrangement bagi linear equation ini adalah betul. Kalau kita tengok balik kan, kita punya starting ni Y pula. Sepatutnya kita punya starting kan, kalau kita ikut alphabetical order, kita start dengan X dulu kan, X, Y dan Z dan juga Z. Macam ni dia macam tunggal langgang sikit. So kita kena, bila kita buat soalan ni, kita kena tengok soalan betul-betul dan arrange kalau perlu. So kita arrangekan balik soalan ni, dia akan jadi 3X campur dengan 2Y tolak Z sama dengan 10 X, Y, Z. So 7X, Y negatif Y, Z kita pindah sebelah jadi campur dengan 6Z sama dengan 8. 3X, 2Z dengan negatif 5. Tapi tak ada Y. Tak apa. So 3X campur 2Z, nombor mesti di sebelah kanan. So 5 kat sini lah, negatif 5 pindah sebelah jadi positif 5. Negatif 6Z pindah sebelah jadi positif 6Z. So bila kamu dah dapat bentuk yang macam ni, baru kita boleh start nak jawab soalan. So kita mulakan dulu dengan jadikan dalam matrix form. So matrix form kita ni ada 3 bahagian. Okay. So 3 bahagian ni kita salin dulu. Kita ada 3, 2, negatif 1, 7, negatif 1, 6, 3. Sebabkan Y tak ada. Y tak ada. Kat sini ada Y kan? Ada Y tapi kat sini tak ada Y. So kita anggapkan nilai Y dia adalah kosong. Z kita adalah 2. Kita unknown kita adalah X, Y dan juga Z. So yang ini pula kita letak 10, 8 dan juga 5. So dah selesai benda ni, kita masuk kepada seterusnya iaitu first transformation. Bila first transformation untuk second row. Okay. Kita tengok yang ni lah. Dia melibatkan A21, A22 dengan A23 dengan B2. So A21, A22, A23 dengan B2. Okay, first transform kita buat single dot. Kita masukkan nilai second row ni, salin balik kat sini semua. Dia akan jadi 7, negatif 1, 6 dan juga 8. Tolakkan ke semuanya sekali. Tolakkan dengan apa? Sebab dia first transform, kita punya benchmark kita pada first row kan. So tolakkan dengan first row kamu ni, 3, 2, negatif 1 bracket 3, 2, negatif 1 dengan 10. Itu kita bracketkan, darabkan dengan 7 bahagi 3, 7 bahagi 3, 7 bahagi 3, 7 bahagi 3. Siap. Untuk bahagian ni kita gunakan kalkulator untuk jawab. Yang first ni confirm kosong. So bila kamu kirakan negatif 1 tolak 2 bracketkan dengan 7/3 ni, kamu akan dapat nilai dia negatif 17/3. Begitu. Okay. So kamu kira lagi, kamu akan dapat di sini 25/3 dan negatif 46/3. Begitu. Siap. Okay, so first transformation dah selesai. Termasuk pula kepada first transformation bagi third row. First transform third row. Okay, bila third row kita melibatkan pada A31, A32, A33. So A31, A32 dan juga A33 serta B3. Kita ada single dot. So kat sini A31 kamu ni kita ambil 3, 0, 2 dan juga 5. Kita tolakkan
dengan masih lagi kita melibatkan first transform, kita akan ambil row yang pertama. Untuk row yang pertama ni dia adalah 3, 2, negatif 1, 5 tolakkan dengan 10. Okey, bracket kan, bracket 3 bagi 3 lah, 3 bagi 3 ataupun 1 kan, kamu boleh tulis juga 1. 3 bahagi 3, 3 bahagi 3. 3 tolak 3 darab 1, kita akan dapat nilai dia kosong. Kosong tolakkan dengan ni, kita akan dapat negatif 2. Kalau kamu boleh kira sendiri guna kalkulator, dia akan dapat nilai 3 dan juga nilai negatif 5. Selesai sudah yang ni, kita jadikan dia dalam bentuk matrix yang untuk first transform punya matrix. Macam mana bentuk dia? So bentuk dia adalah, salin untuk first row ni 3, 2, negatif 1. So 3, 2, negatif 1, kita ada X, Y dan juga Z. Kita ada nilai 10. Second row pula dah berubah kan? Kosong, negatif 17 per 3, 25 per 3, negatif 46 per. Macam saya buat ni silap dalam kelas, saya buat kecil sangat, patutnya besar sikit dia punya size tu. Untuk third row pula kosong, negatif 2, 3 dan juga negatif 5. Settle. Untuk yang ni kita masuk kepada second transformation. Second transform dia melibatkan kepada row yang ketiga. Nampak dia masih lagi ada negatif 2. Bila negatif 2 kat sini, kosong ni belum lagi wujud. So kita kena wujudkan attack kepada negatif 2 ni. Sebab kita kena pastikan yang ni kosong, yang ni kosong dan juga yang ni pun kosong juga. So negatif 2 ni pada A32, A33 dan juga B3, melibatkan semua third row yang ada nilai lah. Ini adalah second transform, kita pakai double dot. Okay, double dot. Oops. Double dot, kita salin balik semua ni. Memula dengan negatif 2, 3 dan juga negatif 5. Tolakkan dengan second transform, second row lah kita punya benchmark kita. Negatif 17 per 3, 25 per 3 dan juga negatif 46 per 3. Nampak soalan dia jadi susah. Sebab apabila kita nak buat bahagian ini pula, proses pendarapan ni, ini bahagikan dengan ni. So ini adalah negatif 2 kan. So negatif 2 bahagikan dengan negatif 17 per 3, begitu. Ini pun sama juga, negatif 2 bahagikan dengan negatif 17 per 3. Sebab apa? Yang ni bahagikan dengan ni kan. So ini bagi ni lah. So negatif 2 bahagikan dengan negatif 17 per 3. Ramai pelajar bila bahagian yang ni dia akan dapat nilai yang salah. Sebab penggunaan tekan kalkulator dengan cara yang tidak betul lah. So untuk kita nak buat cara manual, kita boleh start dulu yang mana yang complicated dahulu. Iaitu yang bahagian ini complicated kan. Negatif 2 bahagikan, negatif 2 kita bahagikan dengan negatif 17 per 3. So dapat yang ini. So kita darabkan dengan 25 per 3 ni. So answer yang ni kita darabkan dengan 25 per 3. Itu. So 3 tolakkan dengan answer lah. So kita akan dapat nilai yang ni ataupun dalam bentuk yang, oh dia akan dapat bentuk perpuluhan. Okay. Silap pula, tolak 3 pula tolak 2 lah kan. So 50 per 17 tolakkan dengan 2 lah. Apa aku ni? Okay, mula kita mulakan dengan bahagian yang complicated dulu. So negatif 2 bahagikan dengan negatif 17 per 3, gitu. Okay, so kalikan dengan negatif 17 per 3. Okay, so dapat negatif 2 kan. So negatif 2 tolakkan dengan answer lah. Kita akan dapat nilai dia kosong. Okay, tapi kalau macam ni kaedah tu mungkin agak complicated sebenarnya. So apa yang kita boleh buat adalah kita jadikan dia dalam bentuk formula lebih mudah. So untuk yang ini kita ada X, kita ada Y kan. So alpha X tolak dengan alpha Y, bracket
kita ada nilai ni kan. So kita buat dulu negatif 2 bahagi dengan negatif 17 berdekat dengan 3. Tutup bracket, tutup bracket. Tekan calculate, dia akan tanya X tu apa. X kita adalah 3 lah. Manakala, ataupun kita nak try dulu kan. Ataupun kita buat ni lah, 25 per 3. Untuk Y, kita akan dapat nilai ni 0.0588. Okey. Klik balik, negatif 2 dengan negatif 17 per 3. Kosong kan? Kali pun sama juga. So kita ada 3, calculate kita ada 3. Yang kita ada juga X ni adalah, Y ni adalah 25 per 3. So kita akan dapat 0.05. Ni tak ada nak pecahan ke? Dia dapat 0.0588. Sebenarnya ada jawapan lain ni. Jawapan ni adalah 1 per 17. Ataupun 1 per 17. Kita klik lagi. Ini kita ada negatif 5. Ini pula kita ada negatif 46 per 3. So kita akan dapat nilai dia adalah 7 per 17. Ataupun nilai kamu dapat 0.4118. Ini boleh terima juga jawapan dalam bentuk pecahan dan juga perpuluhan. Bila kamu dah dapat nilai yang ini kelas, so kita boleh buat dalam bentuk yang terakhir, iaitu jadikan dia dalam bentuk matrix form dahulu. Ni saya buat besar sikit. Sorry kelas, kita pakai ni bakar macam tu je. So ini salin first row dan second row. Ada 3, 2, negatif 1, X, Y, Z, 10, 0, negatif 17 per 5, 25 per 3, negatif 46 per 3. Ini kita salin balik, kita akan dapat 0, 1 per 17 dan juga 7 per 17. Sorry kelas, ini kosong. Ini adalah 1 per 17. Ini adalah 7 per 17. Okey, selesai kita bentuk ini. So sekarang kita nak buat yang kaedah terakhir, iaitu back substitution. Kita mulakan dengan row yang paling banyak kosong, iaitu yang inilah row yang kita akan banyak, row yang ketiga. So konsep dia adalah row darab kolom. So kosong darabkan dengan X, campurkan dengan kosong kalikan dengan Y, campur dengan 1 per 17 kalikan dengan Z sama dengan 7 per 17. So gunakan kalkulator lah macam biasa. So ini kita dapat kosong, kita akan dapat kosong. 1 per 17 kali Z. So 1 per 17 kalikan dengan Z sama dengan 7 per 17. So Z tu apa? Z sama dengan 7 per 17 kita bahagilah dengan 1 per 17. So 7 bahagi 17 kita bahagilah dengan 1 per 17. Tutup bracket. So Z sama dengan 7 macam tu. Okay. Untuk second row pula, kosong kalikan dengan X campur dengan negatif 17 per 5 kalikan dengan Y and campur dengan 20 per 5 per 3 kalikan dengan Z. Z kita adalah 7 kat situ. Sama juga dengan negatif 46 per 3. Kan? So kita buat dulu ini kosong. So benda boleh selesai, kita selesaikan dulu. 25 per 3 kalikan dengan 7. Okay, ni 58 per 3 ataupun 75 per 3. Yang ni kita pindah sebelah kan? Pindah sebelah, negatif 46, sorry, bracket negatif 46 per 3. Kita pindah sebelah jadi tambah kan? Pindah sebelah jadi tolak lah. Tolak dengan answer. Okay, dapat yang ini. So kita kena bahagikan dengan 17 per 5. Bahagikan dengan negatif 17 per 5. So kita akan dapat nilai dia adalah Y sama juga dengan 17 per 5 ke 17 per 3? 17 per 3 lah dul. Ni kelas saya salah salin kelas. 17 per 3 ni 17 per 3 ni. Ulang balik.
Ni kelas yang saya salah salin 17/3 17/3. So sekali lagi saya kira. So kita mulakan dulu yang complicated ni. 25/3 kalikan dengan 7, dapat yang ini kan kelas. So negatif, bracket dulu, negatif 46 bahagi dengan 3, tolakkan dengan answer. Sebab ni tambahkan, pindah sebelah jadi tolak answer, dapat yang ni. So yang ni pula kita kena bahagikan dengan negatif 17/3, dapat AY sama dengan 13. Selesai. So yang terakhir sekali, yang ni pula 3 kalikan dengan X kita, campur dengan 2 kalikan dengan Y dah dapat dah 13, campur dengan negatif 1 kalikan dengan Z kita dah tadi adalah 7, sama juga dengan 10. So ini kita kirakan 2 kali dengan 13 campur dengan negatif 1 kalikan dengan 7. Okay, 10. Sebab bila semua ni kita kena pindah sebelah kan, bila pindah jadi tolak lah. 10 tolak answer, dapat negatif 9. Negatif 9 ni kita ada 3 kat sini, kita bagikan dengan 3, kita akan dapat nilai X sama dengan negatif 3. Selesai sudah. Okay, so korang boleh guna cara apa sajalah yang kamu nak pakai. Tapi macam saya suka, tak kisah serabut kan, saya boleh congak-congak terus. Kalau kamu boleh congak-congak terus dapat jawapan akhir. Gunakan calculator macam saya tadi. Okay, so kita move kepada, ini tak habis lagi. So ini kita tahulah nilai untuk X, Y dan Z. For the matrix form ni adalah negatif 3, Y sama dengan 13 dan Z sama dengan 7. So siap sudahlah. Inilah soal markah jalan kira yang penuh bagi soalan example 2 ini. So untuk example yang ketiga ni, saya try untuk jawab satu soalan ni. Soalan ni soalan pasia Jun 2016. Jun 2016 kan. Saya bacakan soalan. Solve the following equation by using Gaussian elimination method. So ini guna Gaussian elimination method, kita kena solve kan, dapatkan nilai X, Y dan juga Z dia. So matrix form. So kita akan dapat ni 1, 2, 1. Kita ada X, kita ada Y, kita ada Z. Ni pula 5, 17 dengan 20. Oh, kita pastikan ni arrangement ni betul kelas. X, Y, Z, X, Y, Z. Okay. Ni 3, 10, 6. Bahagian third row ni pula kita tak ada X ni. Kita ada 0, kita ada 8 dan kita ada 14 kat situ. So inilah bentuk yang kita dapat untuk first sekali lah. So kita fokus sikit lah untuk kita dapatkan yang ni kosong dan juga yang ni kosong, dengan cara kita gunakan first transform. Untuk first transform, kita mulakan dengan second row dahulu. Kita ada A21, A22, A23 dan juga B2. So ni single dot untuk first transform. So first transform kita ada 3, 10, 6, 17. Tolakkan dengan apa? Tolakkan dengan first row kita ni 1, 2, 1, 5. Dan kita kena darabkan dengan kita punya ni. Ini dulu 3 bahagi dengan 1, 3 bagi 1, 3 bagi 1, 3 bagi 1. Kamu takkan dapat ini kosong. So, alpha X tolak alpha Y bracket 3/1. 3 lah tu kan. 3. Kita calculate X kita 10. Ini 2. Kita akan dapat 4. Calculate 6. Dan 1. 3. Calculate 17 dengan 5. Dapat nilai 2. So, selesai sudah untuk yang first transform untuk second row. So first transform untuk third row. Okay, untuk third row ni pula
Perlu ke kita buat? Encik, saya dah dapat kosong kat sini encik. Perlu ke kita buat untuk first transform third row ni? Perlu ke? Jawapannya adalah sebab kita dapat ni sini kosong dah kan kelas. Bentuk yang kita akan dapat nanti adalah 121 X5. Ini akan jadi 0, 4, 3 dan juga 2. Kat sini 0, 8, 14, Z dengan 20. Perlu ke saya buat first transform third row ni? Jawapannya sebab kita dah dapat ni kosong kelas, maka ini tak perlu buat lah. Tak perlu buat. So kita terus kepada second transformation. Second transformation kita ni, dia melibatkan third row. Kita terus boleh buat lah. Iaitu kita tengok balik kan kelas. Untuk, tapi kita kena buat dulu dia punya bentuk matrix form dulu lah. Bentuk yang lepas kita dah settle kan. Sebab ini first transform untuk third row ni tak perlu buat. So kita terus boleh buat dia punya matrix form dia ni. So kita dapat 1, 2, 1 X, Y dan juga Z 5. Ni 0, 4, 3, 2. Yang ni pula kita salin balik macam tadi 0, 8, 14 dan juga 20. Okay. So tak perlulah buat untuk third row ni sebab kat sini dah kosong. Okay. So lepas kita dah buat benda ni pula, kita masuk kepada second transformation untuk third row pula. Okay, kat sinilah efek dia kita nak pastikan yang ini pula kita akan dapat kosong. So kita punya efek adalah A32, A33 dan juga B3. Kita kena ada double dot represent second transform. Okay, A32 ni kita ada 8, kita ada 14 dan kita ada 20. Tolakkan. Tolak dengan apa? Tolakkan dengan yang ni 1 pula, kosong. Second row lah kan, second row. Kita ada 4, kita ada 3, kita ada 2. Bracket kan. 8 per 4, 8 per 4, 8 per 4. Apa jawapan akhir dia? So macam tadi juga. Alpha X tolak alpha Y, bracket. Kita ada 8 per 4, tutup bracket, calculate. Calculate kita ada 8 dengan 4, kosong lah. Kosong. Calculate lagi 14 dengan 3, 8. Calculate lagi 20 dengan 2. Ini 16. Selesai sudah ini, kita buatkan dalam bentuk matrix form yang terakhir, yang paling last. So salin balik tadi 1, 2, 1, 0, 4, 3 X, ini Y, ini Z 5, 2. Ini adalah 0, 0, 8, 16. So ini dah settle dalam benda ni. Kita masuk pula kepada back substitution. Kita mulakan dengan row yang terakhir. 0 kalikan dengan X, 0 kali X, campur dengan 0 kali Y, campur dengan 8 kalikan dengan Z, sama dengan 16. Z sama dengan 16 bahagi 8 sama dengan 2. So untuk yang second row pula, 0 kali dengan X, campur dengan 4 kali dengan Y, campur dengan 3 kalikan dengan Z. Z kita adalah 2 kan? Sama juga dengan 2. So 3 kali 2, 6. 6 pindah sebelah jadi negatif 6. 2 tolak negatif 6 dapat negatif 4. So Y sama dengan negatif 1. So pindah bagi-bagi kan? Okay. Dia yang kelas kan? 3 kali 2, 6. 6 pindah sebelah jadi 2 tolak 6. Dapat negatif 4. Negatif 4 bagi dengan negatif 4 dapat negatif 1. So untuk yang terakhir sekali, 1 kali X campur dengan 2 kali Y. Y sama negatif 1. Campurkan dengan 1 kalikan dengan Z. Z kita tadi adalah 2. Sama juga dengan 5. Okay. So dia akan dapat X tolak 2 campur 2 sama dengan 5. X sama dengan 5. Siap sudah. X, Y dan Z ni sama juga dengan 5, negatif 1 dan juga 2. Siap. So itu sajalah untuk soalan ini. Kamu boleh try jawab. Dalam buku ada contoh soalan pasir. Okay, ini kamu boleh try jawab soalan-soalan ni. Jawapan dia ada di bahagian bawah yang kelas.
Soalan dia ni, jawapan ni. Ada kadanya kelas soalan ni dia minta kita dapatkan untuk A21, A22 dan A23 je. Maksudnya tak perlu dah sampai kita nak buat sampai habis kan. Macam ni kan. Macam soalan ni kan. Kalau dia minta sampai A21, A22 dengan A23 single dot lah ni maksud dia. Single dot ni maksudnya sampai sini lah jawapan kamu. Tak payahlah buat sampai melirik sampai habis-habis. Soalan ni dia suruh sampai find the value of A21, A22, A23 dan B2. Bukan semua soalan nak minta kamu jawab sampai habis. Kadang-kadang tu hanya perlu separuh jalan sudah memadai. Okey. Contohnya soalan ni. Okey, dan juga macam contoh soalan ni yang tadi kita buat, kadang-kadang kita tak perlu nak buat sampai first transform ni sampai 2 kali. Kadang-kadang tu 1 kali pun sudah memadai. Okey. So ini adalah contoh soalan parsial yang melibatkan Gaussian. Kamu boleh tengok kan. So ini soalan dia dan ini jawapan dia. So itu sajalah untuk lecture kali ini. Terima kasih.